kepada Allah. Dan Rasulullah biarlah nanti dalam kubur kita Rasulullah tak ada siapa boleh bilang. Tu Al-Quran dia datang menjadi pendakwa raya kepada kita. Rasulullah, jika tak ada apa tentang dalam kubur kalau nak rasa selamat, tentang Al-Quran. Tu mulut semua kami bukan rumah kita sebab saya kata tentang Nabi. Dan mulut semua kami bersebut baca Al-Quran. Hati sentiasa basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang itu sentiasa bersejuk dengan sebutan nama Allah. Orang yang macam ni dekat dengan Allah. Tuan-tuan, nak jadi orang yang mulia bukan susah. Satu orang yang kita tak kenal dia ni, siapa tak kenal dia tuan-tuan. Dan saya kenal tuan-tuan, saya tak kenal tuan-tuan kenal dia mungkin. Siapa yang kenal, siapa yang tak kenal. Masuk dalam kubur Islam, mereka buka dan akhir tanya soalan yang sama, imam betul, siapa imam tahu. Tiba-tiba satu lembaga sebuah kemarin. Dia putih, dia malu, dia jadi santai kita, dia jadi peneman di dalam hidup kita, di dalam kubur kita dia jadi peneman. Soalnya kita belum pribadi. Dan bagi dia gaji lah. Kalau kita kecewa. Gaji lah. Tak jauh lah. Tak dengar. Tak kita sama orang. Dari mana gaji di balik kuali kita ni. Soalnya kita sama orang. Siapa tak yang begini? Dia gaji. Semua orang yang begini. Dan bagi saya tak gaji lah. Saya tanya satu soalan tak? Saya maki dekat gaji. Bila maki, boleh video sekali dengan maki dalam kubur. Tak boleh sebenarnya. Kita pun kalau kita jadi malam kat sini, kita itu kalau abang mati apa yang nak buat, abang mati juga dia berfikiran terasa juga. Kalau dia jangan juga, ya. Saya ada orang. Sayang dia kita duduk dalam kubur ni nak mati nak kecil. Tapi tuan-tuan sayang kita kepada Al-Quran. Bukan kita berjelai ke. Bukan kita nak kahwin kena bayar 9,000 dan 25 ringgit. Baca sepanjang malam. Pagi baca dia, petang baca dia, sayang dia, junjung dia, cium dia. Benarnya keseman kita dalam kubur. Dia datang dalam kepala kubur yang penting. Dia kata kepada muka dan nakir. Akulah Al-Quran kepada imam-imam. Tuan-tuan yang mata beliau tengok hati saya. Akulah Al-Quran yang selalu kamu baca ketika kamu duduk di dunia. Ketika kamu ada masalah kamu baca. Ketika kamu senang kamu baca. Ketika kamu dihina kamu baca. Kamu sentiasa tunduk aku sentiasa berada di bibirmu. Aku sentiasa berada di dalam poketmu. Aku sentiasa berada di dalam ingatanmu. Ini ketika kamu berada di dalam kubur. Akulah peneman sejatimu. Sehingga ke hari kiamat. Itulah untungnya kita mesti baca Quran. Al-Quran datang menjadi pejuang bela kepada kita. Nanti kita terbela dalam kubur. Hari ini nak ambil ilmu kepada kita bayar 5,000, 6,000. Tidak. Kalau kita tuan kita juta kepada mereka. Wajib bayar kakak wajib. Dia kita juta kita bayar. 3-4 tahun lagi mungkin saya nak mati. Nanti dia mati, ada orang malaikat main dalam kubur. Dia nak tanya 5 soalan. Saya tak mau jawab, tapi saya mau kena pasti kalau jawab. Kapan kita jawab? Tak pasti tahu dia nanti kena berlain. Jadi dia sampai mana-mana. Tu nak kata kita kena mesti baca Quran. Sebab kubur kita bukan kapasi yang nak tolong dijawab. Bukan bini kita yang nak tolong teman kita. Al-Quran yang nak teman kita. Tapi itu kena mesti baca Quran. Kita kena menggunakan Al-Quran. Jangan kita jadikan Al-Quran sebagai alat pokok dasar di dalam hidup kita. Jangan kita main-main dengan Al-Quran. Kalau kita tempel dengan Al-Quran, tapi kita tak beramal dengan ayat Quran tersebut, celakalah nasib kita di dalam kubur. Al-Quran datang sebagai pendakwa raya kepada kita yang kena jadi. Dalam apa? Tetapi kita jumpa Al-Quran. Allah kata, bahawa itu lil musallin. Kita jumpa. Kita jumpa lagi. Apa maknanya? Celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Mari kita jumpa ayat Quran. Allah kata, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah kata berbahagialah kepada orang-orang yang beriman. Tapi dia orang beriman ini semua ni dari ujung ustaz kita ni pukul orang akan mati. Orang boleh bukan duduk. Semua ni orang beriman. Tapi kenapa dalam ayat yang kedua Allah nak kata alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi dia orang yang mendapat perhatian di sisi Allah, itulah orang yang sembahyang dalam keadaan khusyuk. Dan khusyuk bagaimana sesuai dengan Quran.
duduk sebagai penutup kata-kata. Kalau 5 minit kan saya bermotif. Jadi dia ni tak boleh motif ni. Habis nak tutup kan. Saya nak bagi satu example yang cukup simple dalam hidup kita. Kan? Anak nombor 2, 11 tahun, anak nombor 3, 12 tahun. Anak nombor 1, 13, anak nombor 2, 12, anak nombor 3, 10. Okey, tuan. Ramadan mai kita berfikir macam mana kita nak berbuat okey dalam ini. Macam apa kalau puasa 3 tahun itu apa bagi masih lagi? Apa bagi balik sebaca? Apa bagi kasut bau? Nak makan bagi semuanya kita saya bagi contoh. Saya contoh kita nak semuanya kita bicara. Kita nak biji apa? Kita nak bicara apa? Puasa dekat. Orang kita bawa di kopi jalan di sekolah pergi. Lama ada kita pun tak pergi. Kita boleh mengatakan, oh, saya tahu itu kan. Saya nak pergi ni, pergi mana? Bini saya sudah pergi Malaysia dah. Saya nak kahwin lagi kalau saya nak kahwin, siapa dah pergi ni dah. Anak pergi Malaysia tu agak lah, aku pun boleh dah bunyi dah. Pergi Malaysia balik mana apa-apa. Ya, contoh. Tapi mana kalau saya nak tuliskan Pak, saya suka pergi adventure tu kan. Dalam persamaan kita pergi trekking, lepas kita tengok ada air terjun dalam bukit ni. Dan ini contoh, saya bagi contoh. Okey. Kita dengan orang semua kita setuju. Kita awal lagi kita beda, ada berkulit, berdoa, berbeza. Saya tak tahu. Orang-orang yang tiba lagi, orang-orang lagi yang tegas, kita tahu dia buat berapa kali kita. Semua bagi dia dapat muka, dia kata akan dibawa. Ya, nanti bangun awal-awal pagi, potong bawang, potong buat timun, buat timun, buat kerja, buat keripah, buat kerja. Kita bangun pagi timun bagi dia apa? Timun, kasih lemuk, buat hidangan, keripah, donat. Ada tak ini? Faham? Kalau terkau kuih bagi mana? Ini bukan kuih nanti mereka bagi apa? Kalau sahabat terkau, dia terkau orang buat ini, buat bangsa. Kita yang buat daripada pagi tadi. Kita akan plan nak pergi jalan. Oh, terlupa. Kita pergi mandi. Pergi mandi, kalau mereka bisa makan, tentu gue sudah makan kan. Bini tampak kan, bini kita abang semua dua relax. Saya buat daripada pagi tadi kuih. Kan, buat kuih daripada pagi. Sesungguh pun dia tak ambil rasa lagi. Abang ni, bangun semua, dia tak makan. Kalau dapat tak. Sampai dari hutan tak, baru abang boleh makan. Mesti tak saya tadi. Kalau tak pergi pun lagi jadi kuih. Lepas daripada itu kita pun berdoa daripada Kuala Lumpur sampai ke hutan Pahang. Betul bijak berapa tahun lagi. Pejam biji mata dengan pejam tenang. Pejam biji mata, pejam bijak. Bijak benar benar jadi dalam hidup kita. Lepas daripada itu sampai ke hutan Pahang. Tengok ada terjun di lupa ada karipap tadi, donat tadi, nasi goreng tadi, semua di lupa. Baju pun dalam buku. Nak terus masuk dalam air terjun tadi. Belum nak. Tengah besok. Orang tiba-tiba ada kepala juga yang main pagi dah. Tapi juga dia ingat bewak. Mana kan dia tu anak bila. Anak boleh tahu apa. Lapak tak. Lapak mana dia lapar lah. Waktu utama biasa ada lapak. Saya tak mesti nak cakap. Mana saya diskusi dulu. Apa yang dia cakap. Mana dia tu kan. Kita pun kata finansial orang nak buat macam kuih ni. Kita pun kalau tahu saya tanya kat bini kita mana karipap saya mana. Bini pun ambil ni karipap, ni donat, ni coklat, ni kodok, ni coklat, ni kodok, ni semua tu ada bini. Kita pun minta bimbul badan nak makan bimbul. Kan? Kalau ibu minta bimbul, bini pun masih bimbul. Tertiba ada bimbul tu kat tangan badan. Kalau dapat bimbul tu, buka bimbul tu, ambil dan makan, tengok bimbul tu bagi. Tengok bimbul tu bagi. Apa perasaan dia lagi? Itu yang saya tanya, apa perasaan dia lagi? Apa tak terus? Tiba-tiba, bimbul tadi bagi. Kecewa. Kan? Kecewa. Kalau nak kecewa, dia tak tahu nak kata apa. Kecewa mati, penat tak penat mati. Satu saja Nabi bagi contoh juga saya nak bagi contoh tentang buka kita al-mawar ni. Nabi bagi contoh kepada orang yang semayang tetapi tidak tahu apa itu semayang. Orang yang pakai tudung tapi tidak tahu apa itu tidak pakai tudung.
pula ada ayat Quran Allah kata fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Inilah contoh kepada orang yang sembahyang tapi tak tahu apa sesudah sembahyang. Kali bertemu Allah dia sembahyang tuan-tuan. Pilih Allah di jawa tak ada iman. Sampai di sini Allah kena ini bukan mulai. Ini tak mau kena. Pilih Allah di jawa tak ada sembahyang kita berdoa tak tahu apa. Apa Islam ini jambut sampai susah. Tapi sembahyang dia tak faham. Allah kata sembahyang dalam keadaan yang tertib. Kalau kita sembahyang orang kita bagaimana sembahyang khusyuk? Satu dia. Kamu tak kalau rumah ibu-ibu kata kamu. Allah kata dalam Quran macam mana cara kita pakai tudung yang benar. Betul tak? Allah suruh aku pakai tudung tu pakai kan? Pakai kebutuhan. Tapi hari ini orang pakai tudung ikut tudung. Orang pakai tudung dan ikut Yunus, dan ikut Wazina, dan ikut Wazina. Kakak beli sana beli sini, dan dari mereka mau bertanya menjawabnya. Aku mana itu ada beli sana beli sini rendah sekali yang ini. Pakai tudung pendek, pakai tudung pakai baju celana pendek, pakai tudung pakai baju putih, pakai tudung tak sunnah, pakai tudung tunjuk lemak orang, pakai tudung tunjuk cantik macam kopi rata orang, pakai tudung pakai seluar jeans, pakai tudung pakai baju kurung dan baju sejadah bawah bersih, pakai baju bawah. Habis itu macam mana tak dapat kecelakaan di sisi Allah? Habis itu macam mana sembahyang yang tidak menjadi pembimbing? Habis itu yang kata Nabi SAW bila balik bertemu kami, Allah buka amalan musuh yang Allah kata, "Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin." Kita tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ni aku sampai masuk dalam api neraka-Mu? Sedangkan ketika hidup di dunia aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, aku berzikir, aku mengaji, aku melakukan umrah, aku menutup aurat, aku tidak berzina, aku tidak main nombor handphone, aku mengikut segala perintah dan suruhan-Mu ya Allah. Tetapi pada hari ini aku terjerumus ke dalam api neraka-Mu yang bernama saqar. Allah jawab dengan perkataan yang sangat simpel. Allah kata apa? Qalu lam naku minal musallin. Yang pertama Allah kata sembahyang yang tak ada silap. Sembahyang suka jangan hati. Sembahyang bertahun-tahun tapi tak jadi manusia. Sembahyang bertidur-tidur tahun. Kuliah bertidur orang tua. Tapi lepas daripada kuliahnya habis tak jadi manusia. Kembali kepada tahap lama. Itulah kata Nabi SAW, ibarat nasi yang basi tadi. Kalau kau sudah tak mau jadi macam amalan yang nasi yang basi tadi, amalan kita beriman kepada Allah. Jangan beriman kepada Allah. Allah jadi jawapan itu kan, kita tak tahu lagi nak main ke dalam. Kejarlah rahmat, kejarlah kasih yang berada dalam bulan Ramadan ini. Kalau sebelum ni tak harus kepada Allah, lepas ni motor bagi sembahyang malam. Kalau sebelum ni baca Quran atau ni sebelum surat, lepas ni motor baca Quran atau ni sebelum surat, tak terlalu lagi tekan. Macam boleh tekan dan tentang Al-Quran. Orang dia baca Quran 25 tahun dah baca. Orang dia guru Quran di sini yang sebut nama orang kenal 25 tahun. Tuan-tuan, ibu kata umur 95 dari baca orang tak kenal. Baru dia datang ni, dia dah Islam. Tu, umur 30, umur 25, umur 27, mandi pun tak reti, mandi wajib pun tak reti. Tapi macam-mana tak buat Islam di era akan datang. Tapi itu saya tekankan tentang Al-Quran. Jangan kita rasa ayam tu untuk tujuan anak-anak untuk bagi dunia saja. Tapi untuk bagi mata pelajaran akhir itu tentang Al-Quran. Kita berkira. Bila kita yang ustaz, bapak orang 30 minit telah ada yang apa bentuk ni. 50 minit berarti bermahal sangat. Mahal apa? Mesti RM100 ya. Jangan kita rasa kejeput untuk bagi. Pasal apa tuan? Bila anak-anak berhenti baca Quran, selamatkan nanti kita dalam buang. Bila anak-anak berhenti baca Quran, tak selamatkan nanti kita dalam buang. Kalau kita tengok hari, semua universiti melahirkan remaja-remaja yang berjaya dengan mempunyai ijazah dalam kain. Mereka berjaya daripada ilmu dunia. Tapi adakah mereka berjaya daripada ilmu akhirat?
Nama orang Melayu tapi tak pakai kudung. Nama orang Melayu tapi tak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Inilah kata Nabi kehancuran itu masih akhir zaman. Kalau tuan-tuan Allah ada fil dengan Allah, kita beriman kepada Allah. Dengan kita melakukan setiap perkara yang telah kerana Allah, bukan kerana manusia. Apa yang boleh itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata-kata saya yang disebabkan tuan-tuan, ibu-ibu di dalam kata-kata 10 jari saya mulakan Allah SWT kemaafan, mengumumkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, dosa yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah, dosa yang terang maupun dosa yang tersembunyi ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah, yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Kau ampunilah dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kau berilah kesehatan yang baik kepada kami di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Kau pandanglah amal ibadah kami di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Kau angkatlah amalan kami ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah. Kau limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Kau akhirkan riwayat kami yang terima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.